Okey, baiklah anak-anak. Sekarang kita teruskan dengan membuat perbincangan latihan dalam buku aktiviti. Setelah anak-anak menonton video tentang Isra' dan Mi'raj, Mukadimah sudah pesan dengan anak-anak untuk anak-anak siapkan latihan dalam buku aktiviti muka surat 66 hingga 75. Kalau dah siap, boleh semak jawapan dalam video ni. Tapi kalau anak-anak rasa susah nak buat sendiri, tak ada siapa nak bantu dekat rumah kan, kalau mak ayah kerja, boleh buat sama-sama dengan video ni. Maksudnya bila dengar video ni, anak-anak boleh tulis jawapan ya, sambil mendengar, sambil kita mencari jawapan dan menulis jawapan. Baiklah, kita pergi kepada muka surat berapa tadi? 66 ya. Latihan 1. Ini adalah latihan yang berkaitan dengan tajuk kita belajar, iaitu Isra' dan Mi'raj. Apakah maksud Isra'? Isra' adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Bilakah berlakunya peristiwa tersebut? Berlaku pada 27 Rejab, tahun ke-12 baginda bergelar Rasul. Siapakah baginda temui ketika berada di langit keempat? Baginda menemui Nabi Idris. Mengapakah terjadi peristiwa Isra' dan Mi'raj ke atas Nabi Muhammad? Untuk mengembirakan hati Nabi Muhammad. Apakah kewajipan yang diterima oleh Allah semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj? Jawapannya adalah kewajipan solat. Baiklah, kita pergi ke latihan seterusnya. Padankan kenyataan berikut. Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi-Nabi ketika melewati langit adalah seperti berikut. Anak-anak kena sesuaikan nama Nabi ni dengan langit yang keberapa. Okay, kita mulakan Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Nabi Isa di langit yang kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Adam di langit yang pertama. Nabi Harun di langit yang kelima. Nabi Musa di langit yang keenam. Nabi Yusuf di langit yang keempat. Dan, Nabi Idris di langit yang keempat. Dan Nabi Yusuf di langit yang ketiga. Okey, habis dah latihan berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Sekarang kita nak buat ujian penilaian. Apa maksud ujian penilaian ini? Ujian penilaian ini adalah ujian yang kita kena nak uji bagi sejauh mana kita belajar pelajaran yang lepas. Dia bukan tajuk Isra' dan Mi'raj saja, dia masuk tajuk daripada awal kita belajar. Sekejap lagi kita akan buat ujian penilaian 1, kemudian kita akan buat ujian penilaian 2. Okey, yang ni memang anak-anak kena ingatlah pelajaran-pelajaran yang lepas. Okey. Apakah nama gua tempat turunnya wahyu yang pertama? Jawapannya Gua Hira. Bilakah wahyu pertama diturunkan? Pada 17 Ramadan. Apakah jawapan Muhammad apabila disuruh membaca oleh malaikat? Jawapannya ma ana biqari'i. Maknanya ana tidak boleh membaca. Yang keempat, apakah perintah Allah yang terkandung dalam wahyu yang kedua? Perintahnya adalah mengakui keesaan Allah. Di rumah siapakah Islam disebarkan pada peringkat dakwah secara sulit? Di rumah Al-Arqam, Abi Al-Arqam. Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai bagi melengkapkan, petikkan dekat bawah ni. Apabila penganut Islam bertambah ramai, agama Islam mula diajar di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Tempat itu dinamakan Darul Arqam. Ia merupakan pusat penyebaran agama Islam yang pertama. Melalui rumah inilah Rasulullah memperdalamkan lagi fahaman Islam. Dakwah pada peringkat ini berterusan selama 3 tahun. Okey, kita pergi kepada soalan C. Suaikan kenyataan berikut. Soalan pertama, sebab turunnya surah Al-Masad.
Penghinaan kepada Abu Lahab kerana menghina Rasulullah. Itu sebabnya Allah turunkan surah Al-Masad. As-sabiqu al-awwalun bermaksud golongan yang mula-mula memeluk Islam. Soalan ketiga, orang kafir Quraisy mendakwa Nabi Muhammad ialah tukang sihir. Sebab dia ada buat mukjizat bulan terbelah dua. Yang keempat, peristiwa pemulauan pengikut Islam Bani Hashim dan Abdul Muttalib berlangsung selama 3 tahun. Dan yang akhir sekali melalui penghijrahan, umat Islam dapat menyebarkan Islam. Okey, ini adalah soalan seterusnya. Dia suruh kita letakkan huruf berdasarkan jawapan tu, kita letakkan huruf-huruf. Dia macam ceraikan, ya. Soalan pertama, Raja Negara Hafsah yang adil, siapakah dia? Jawapannya adalah An-Najasi. Penduduk Madinah yang menyambut penduduk Mekah. Ini nombor 2, ya. Jawapannya kaum Ansar. Yang ketiga, orang yang bersama-sama Rasulullah menyebarkan dakwah. Siapa? Yang ketiga ni adalah sahabat. Kemudian nama lain bagi Madinah Al-Munawwarah. Okey, Muklimah jawab yang ni dulu tadi. Kita jawab yang kelima dia. Manusia yang dilantik untuk menyebarkan Islam kepada Rasulnya adalah Rasul. Dan yang terakhir adalah nama lain bagi Madinah adalah Yathrib. Okey, habis ujian penilaian 1, kita masuk ujian penilaian yang kedua. Okey, ni tajuk yang belakang. Kalau yang ujian penilaian 1 tadi, tajuk yang depan-depan, kan? Okey, apakah makna mukjizat pada bahasa? Ni kita belajar minggu lepas. Melemahkan. Apakah makna mukjizat pada istilah? Perkara luar biasa yang berlaku kepada Rasul dan Nabi. Mukjizat terbahagi kepada 2. Berikan contoh-contohnya. Dia bukan nak mukjizat tu, dia bukan nak bahagian, dia nak contoh. Okey, Al-Quran bulan terbelah 2. Apakah mukjizat terbesar Nabi Muhammad? Iaitu Al-Quran. Adakah Al-Quran terpelihara oleh Allah? Berikan dalil. Adakah dia terpelihara? Ya, Al-Quran terpelihara oleh Allah. Apakah dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini adalah dalil tentang bahawa Al-Quran itu terpelihara sehingga hari kiamat. Okey, kita pergi seterusnya kepada soalan B. Suaikan. Isra artinya Nabi Muhammad dibawa berjalan pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kembali semula ke Mekah. Apa itu Mi'raj? Nabi Muhammad dibawa naik ke Sidratul Muntaha. Isra dan Mi'raj ini berlaku bila? Berlaku pada 27 Rejab tahun ke-12 kerasulan. Yang keempat, Rasulullah pergi ke Masjidil Aqsa dengan menaiki apa? Jawapannya menaiki burak. Apa itu burak? Burak adalah sejenis binatang yang lebih besar daripada kedai dan lebih kecil daripada unta. Okey, kita pergi soalan C. Anak-anak perlu tandakan betul ataupun salah. Malaikat telah membelah dan menyucikan hati Nabi Muhammad dengan air Zam-Zam sebelum Isra dan Mi'raj. Betul ke tidak? Betul. Sebab sebelum dia bergerak daripada Masjidil Haram nak ke Masjidil Aqsa, dah ada dibelah untuk dicuci dahulu oleh malaikat. Selepas melewati 7 langit, baginda dibawa ke Sidratul Muntaha. Betul atau tidak? Betul. Selepas dia lalu 7 langit tadi, barulah dia sampai ke Sidratul Muntaha. Allah menolak permintaan Rasulullah untuk mengurangkan bilangan waktu solat. Jawapannya salah, sebab Allah menerima permintaan Rasulullah untuk mengurangkan waktu solat daripada 50 kepada 5 waktu. Rasulullah kembali semula ke Masjidil Haram selepas subuh. Jawapannya salah. Kenapa? Sebab dia kembali sebelum subuh. Nanti anak-anak boleh cek dalam nota dia.
Bilangan solat dikurangkan daripada 50 waktu kepada 5 waktu. Jawapannya betul. Okey, sekian, terima kasih. Habis dah kita bincang pasal latihan buku aktiviti. Jadi Mukadimah harap anak-anak dapat menyiapkan latihan ini nanti bila kelas bersemuka boleh hantar kepada cikgu yang mengajar sirah yang sebenar. Jadi Mukadimah rasa setakat ini sahaja. Semoga anak-anak menjadi anak yang berjaya dunia dan akhirat. Mukadimah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.